Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 12, ayat 13 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang akhir bagi orang-orang yang berbuat baik, iaitu berupa kenikmatan, iaitu mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak membalasnya dengan berbagai perbuatan maksiat. Setelah itu dia juga menceritakan tentang kesudahan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, iaitu berupa neraka dan azab yang abadi. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, iaitu hari perhitungan, pemberian balasan dan hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Maksudnya mereka tidak akan lepas dari azab meski hanya sesaat sahaja, dan tidak juga mereka diringankan dari azabnya, serta tidak juga dikabulkan permohonan mereka agar dimatikan sahaja atau dibiarkan beristirahat meski hanya satu hari sahaja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di dalam surah Al-Infitar, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang apa yang akan berlaku ataupun tanda-tanda besar daripada kiamat, apa yang akan berlaku di langit dan apa yang akan berlaku di atas muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat di langit dan di bumi, agar supaya manusia membuat persiapan sewaktu berada di atas muka bumi ini, jangan sampai menyesal apabila penyesalan itu tidak membawa apa-apa manfaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan itu berada di dalam kenikmatan. Dan kita sebutkan bahawa mereka yang melakukan kebaktian kepada ibu bapa, maka mereka akan diberikan kebaktian oleh anak-anak. Dan mereka-mereka yang melakukan juga kebaktian kepada anak-anak, iaitu mempermudahkan kepada anak-anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang bir, ahlul bir ini adalah mereka yang tidak menyakiti orang lain, ataupun tidak menyakiti, tidak memudaratkan daripada makhluk lain, hatta dzar, hatta sebesar biji sawi pun mereka tidak melakukan kezaliman ataupun tidak menyakitkan makhluk Allah yang lain. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan naim yang abadi ataupun naim yang hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbuat kebajikan ini adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa-apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa itu, yang berbuat kebajikan, adalah baik. Apa yang berada di sisi Allah daripada pembalasan mereka itu yang adalah yang terbaik. Kemudian was-sadiquna fil bir, dan orang-orang yang benar-benar menunjukkan kejujuran mereka dalam melakukan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kenikmatan, merasakan kelazatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat hatta di alam dunia ini, terkadang kita menyukai setengah-setengah makanan, ataupun kita suka makanan yang ini, makanan yang itu, minuman yang ini, minuman yang itu. Mungkin sebelum kita nak suka, ataupun kali pertama kita try makanan itu, bila orang sebut, terutamanya kalau kita ni tak adventurous, iaitu kita akan rasa macam best ke, kita sebab tak biasa. Akan tetapi bila kita try sikit demi sikit, lagi dan lagi dihidangkan kepada kita, maka lama-lama kita sampai ke satu tahap yang mana kita akan mengatakan, tak ada tempat yang lebih sedap makanan tersebut daripada tempat si fulan dan si fulan, ataupun dekat restoran ni dan restoran tu, wahakadha. Bagaimana pula keadaan hati ini ataupun hawa nafsu ini apabila telah merasakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh nak disamakan, tidak dekat pun dengan kelazatan makanan ataupun kelazatan daripada perkara-perkara dunia. Kerana kelazatan bermunajah, beribadah kepada Allah ini apabila diberikan kepada seseorang, maka dia tidak mampu untuk bersabar daripadanya. Tidak ada kekuatan untuk bersabar daripada bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kerana manusia ini telah biasakan dirinya untuk mengikuti daripada hawa nafsu, tidak mendidik jiwanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun beribadah, memaksa mendidik dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak merasakan daripada kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala suka seseorang hamba itu yang tidak dikawal oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-hamba yang tidak dikawal, iaitu hamba yang merdeka, hamba yang tidak dikawal dengan hawa nafsu mereka. Tidak dikawal oleh hawa nafsu, tidak dikawal oleh syaitan, tidak dikawal, iaitu kehidupan mereka itu tidak terikat dengan apa yang difikirkan oleh manusia lain. Maksudnya dia memberikan perhatian kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang dikatakan, bukan apa yang difikirkan oleh orang yang di sekelilingnya. Maka apabila seorang manusia itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapat kemuliaan dengan dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melalui pengikutannya atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan kemuliaan. Maka itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Bukan tunduk kepada hawa nafsu, bukan tunduk kepada bisikan syaitan, bukan tunduk kepada kehendak-kehendak manusia yang berada di sekelilingnya. La ilaha illallah. Berkata seorang salih terhadap dirinya, dia kata apa? Qala alhamdulillah nafsi qad araftu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala aku telah mengenal diri aku. Wal qalbu minni bisirri dzikri muntabiha, dan hati aku ni menjadi celik, menjadi iaitu dapat notis perkara-perkara yang berlaku di sekeliling ini dengan berkat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hati dia hidup, maksudnya tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, tahu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghustu fil fikri ba'da dzikri munghamisan, dan setelah aku menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati ini bersih dan fikiran itu bersih, tidak dikawal oleh hawa nafsu dan syaitan, maka akal fikirannya itu sentiasa memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa melihat keagungan, keesaan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala
di sekelilingnya dan juga di dalam dirinya. Fi bahri nurin sama sirri wa zaha wa kuntu abdal hawa wal yawma mamalikuhu. Maka orang salih ini mengatakan, kuntu abdal hawa, dahulu aku merupakan hamba kepada nafsuku, hamba kepada keinginanku. Wal yawma malikuhu, akan tetapi hari ini aku telah diberi kekuatan untuk memiliki daripada hawa nafsu itu. Maksudnya hawa nafsu itu tidak mengawal aku, akan tetapi akulah yang mengawal daripada hawa nafsuku. Wasirtu maulal wara mundu dhuqtu salsalaha, dan aku menjadi seorang raja, seakan-akan aku ini merupakan raja di atas muka bumi ini semenjak aku merasakan kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semenjak aku merasakan kenikmatan mempunyai hubungan yang baik dengan pencipta langit dan bumi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun mereka-mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan melarang dirinya itu daripada diikuti hawa nafsunya. Maksudnya dia mengawal dirinya itu tidak mengikuti daripada kehendak hawa nafsu, jikalau hawa nafsu yang itu mengajak kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah natijah daripada menghadirkan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri daripada hawa nafsu? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang itu akan diberikan jannah sebagai tempat dia penghujung daripada kehidupan dia. Haula ahlul muluk, maka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik hawa nafsunya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah pada hakikatnya pemilik-pemilik dunia ataupun ketua-ketua di dunia. Qahru anfusahum wa ni'mal qaum. Mereka orang-orang yang kuat, yang berani untuk mendidik hawa nafsu mereka. Akan tetapi kita hidup di zaman yang mana yang diumumkan, yang diperkatakan oleh orang-orang di sekeliling kita, dia kata apa? Ikut hawa nafsu. Apa yang hawa nafsu nak, buat. Follow your heart. Dalam bahasa orang putih dia kata follow your heart. Apa yang nafsu nak, ikutkan, sampai kita menjadi hamba kepada nafsu kita, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka mengatakan, apa faedah hidup di dunia ini kalau kita tak dapat lakukan apa yang kehendak, apa yang kita nak. Ini merupakan neraca yang songsang yang dibawa oleh orang-orang bukan Islam. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mengikuti daripada apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan yang lurus. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak yakin dengan hawa nafsuku. Innan nafsa la'ammaratun bisu', kerana nafsu ini sentiasa mengajak manusia kepada keburukan. Wa khalif hawa nafs allati laisa qasduha. Dalam kasidah ataupun dalam pepatah Arab lain mengatakan bahawa hendaklah kamu melakukan perkara yang bertentangan daripada apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Itu salah satu cara untuk mendidik daripada nafsu ini. Apa yang dia nak, kita lakukan sebaliknya. Akan tetapi manusia zaman sekarang dikata, oh, tak lelaki lah, tak gentleman, ataupun bukan orang yang berani kalau tidak mengikut daripada hawa nafsunya. Tak berani nak lakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka menganggap mengikuti daripada apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu kemerdekaan. Itu merupakan satu pendustaan, satu penipuan yang besar. Sehingga mereka menjadi sehingga mereka menjadi hamba kepada nafsu mereka dan bukan kepada Tuhan yang menciptakan mereka, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Maka seteruk-teruk panggilan adalah panggilan orang-orang yang mengajak untuk mengikuti daripada hawa nafsu mereka, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka menukar pengabdian kepada Allah kepada pengabdian kepada hawa nafsu.
La ilaha illallah. Mereka menjadi hamba kepada nafsu mereka dan mereka ingin manusia lain, orang lain juga mengikuti daripada perkara tersebut. Dahlah mereka dah terjerumus menjadi hamba kepada nafsu mereka. Kemudian mereka nak ajak manusia lain untuk menjadi hamba kepada nafsu juga. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka berharap, mereka menginginkan kalau kamu mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana mereka mengkufurinya, maka kamu dan mereka adalah sama. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan itu adalah orang-orang yang berada di dalam kenikmatan. Fan-na'im fid dunya min sirri silah billahi ta'ala. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan ini adalah apabila mereka mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahum yaksibun fil hayah darajat. Maka di alam dunia ini lagi mereka telah mendapatkan darjat-darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kerana hubungan mereka bersama Allah. Mereka mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa dan kesalahan. Ta'atuhu wa inabatuhu hadha na'im. Ketaatan mereka dan kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sebesar-besar nikmat. Kita, la ilaha illallah, kita dapat kembali kepada Allah, kita dapat melakukan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah dengan akal fikiran kita, taat kepada Allah dengan pandangan kita, taat kepada Allah dengan pendengaran kita. Setiap anggota itu apabila diberikan taufik untuk mentaati perintah Allah, pada hakikatnya itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah nikmat yang besar, lebih besar daripada nikmat dunia dan seisi-isinya. Walaupun kekayaan sebanyak mana pun di atas muka bumi ini, akan tetapi jika tidak diikuti dengan ketaatan kepada Allah, maka itu merupakan kecelakaan dan kehancuran. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka apabila seseorang itu dapat taat perintah Allah, maka pada hakikatnya dia telah menyelamatkan dirinya daripada akibat yang buruk, dan menyelamatkan dirinya daripada tempat kembali yang buruk. Ini juga merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan. Kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan. Mutawakkil ala Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalau kita tengok Sayyidina Hud, Nabi Allah Hud alaihi salam, iaitu kaum Nabi Allah Hud yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Hud, mereka mengatakan kepada Nabi Hud apa? Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami lihat kamu ni tidak ada lain melainkan kamu ini terkena sentuhan daripada Tuhan-Tuhan kami. Maksudnya kamu ni menjadi macam ni, jadi gila, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, kerana kamu telah mencaci ataupun mengatakan perkara-perkara yang buruk terhadap Tuhan kami. Alihatina ghadabu alaik wa tajannanta wajib laka kalam al-faragh. Itu kamu mengatakan perkara-perkara yang buruk kepada Tuhan-Tuhan kami sehingga kamu terkena penyakit gila, waliyadzubillah, dan mengatakan perkara-perkara yang tidak ada dalil, kata kaumnya Nabi Allah Hud. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Allah Hud? Orang beriman, orang yang berada di atas kebenaran, orang yang merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa takut. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan Allah, dia yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah. Maka dikatakan, qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ambillah saksi kamu semua bahawa aku tidak mengikuti daripada apa yang kamu sembah. Aku bebas daripada apa yang kamu syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada Allah. Fakiduni jami'an, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki, kesemua kamu. Thumma la tunzirun, kamu dan Tuhan-Tuhan kamu lakukanlah apa yang kamu rasa kamu mampu untuk lakukan, sampaikan kemudaratan kepada aku, akan tetapi aku tak ada rasa takut, kata Nabi Allah Hud. Thumma la tunzirun, jangan kamu lewatkan menyerang aku, kata Nabi Allah Hud. Yakni nak
hantarkan sihir ke, hantarkan jin ke, hantarkan nak buat supaya aku jadi gila ke dan sebagainya. Nabi Allah Hud tak ada takut kepada apa-apa yang dikecam oleh kaumnya. Kerana apa? Kerana apa dia cakap, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, kerana sesungguhnya aku bertawakal, aku punya tempat minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini kecuali dikawal di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala siratin mustaqim, dan sesungguhnya Allah adalah agama Allah itu adalah agama yang lurus. Fa in tawallaw, dan kalau kamu berpaling daripada kebenaran yang aku bawa, faqad ablaghtukum, sesungguhnya aku telah menjalankan tugas aku, kata Nabi Allah Hud. Ma ursiltu bihi ilaikum, apa yang aku telah diutuskan untuk membawanya. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan kalau Allah berkehendak, Allah boleh menukar kaum lain selain daripada kamu. Itu bukan satu perkara yang masyi fi risalatil anbiya an tawallaw. Dan di sini juga menunjukkan adab para nabi dalam berdakwah. Di sini menunjukkan adab para nabi apabila berdakwah, dan adab para nabi bersama orang-orang yang berpaling daripada dakwah mereka. Mereka tak marah, mereka tak keji, mereka tak kutuk, kenapa orang tu tak nak ikut, aku bawa kebenaran, aku bawakan benda perkara-perkara yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Tak ada. Nabi-nabi, kalau orang tak nak terima kebenaran yang mereka bawa, khalas, tugas mereka hanya menyampaikan. Tak ada nak marah, tak ada nak sakit hati, tak ada nak kata, aku akan pukul kamu, aku akan bunuh kamu, aku akan ketuk kepala kamu dan sebagainya. Tak ada. Para nabi, kalau orang tak terima, khalas, bas, yamshi, terus jalan untuk mengajak manusia yang lain. Ada banyak lagi manusia untuk diajak, maka tidak ada keperluan untuk nak sakit hati bersama orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Wala tadurrunahu syai'a, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh, dan kamu tidak mampu untuk memudaratkan Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha menjaga kepada segala makhluknya, dan bukan sebaliknya. Waja'atil aqibah, maka apakah akibat kaum Nabi Hud yang mendustakan risalah Nabi Allah Hud? Maka apa? Walamma jaa amruna najayna hudan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna, dan apabila tiba perintah kami, iaitu bila tiba azab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami selamatkan Nabi Allah Hud dan mereka-mereka yang beriman bersama Nabi Allah Hud rahmatan daripada kami. Itu merupakan nikmat, mendapat keselamatan, mendapat pertolongan daripada Allah. Itulah hakikat kenikmatan. Kerana apabila Allah bantu, dah tidak ada orang lain yang mampu untuk memudaratkan kita. Akan tetapi kalau kita tidak dibantu oleh Allah, maka itu musibah. Jika tidak dibantu oleh Allah, itu merupakan musibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, iaitu mereka ini dibantu di dunia, wa najaynahum min azabin ghalidh, dan kami selamatkan mereka juga daripada azab yang tebal, yang pedih. Wa tilka jahadu bi ayati rabbihim, itulah kaum 'Ad yang mana diutuskan kepada mereka Nabi Allah Hud. Jahadu bi ayati rabbihim, mereka mengkufuri, menolak daripada tanda-tanda kebenaran Tuhan mereka. Wa asaw rusulahu, dan mereka bermaksiat, mengingkari daripada rasul yang dihantarkan Allah kepada mereka. Wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah, dan di dunia itu mereka dilaknat. Wa yaumal qiyamah, dan juga di hari kiamat diikuti dengan azab. Maka hebat mana pun mereka di alam dunia ini, maka mereka tidak ada kenikmatan, tidak ada kenikmatan dan tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapat? Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang melakukan kerosakan, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang mengingkari daripada Allah dan Rasulnya, mereka berada di dalam jahim. Maka kenikmatan berada bersama Nabi Allah Hud dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Hud. Al-an Nabi sekarang ni, kalau kita tengok Nabi Allah Hud yang mengajak kepada kebaikan, yang menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa taala, adakah nama Allah Nabi Hud itu disebutkan ataupun tidak? Naam, kita sebut Nabi Allah Hud bita'zim atau bitahqir. Adakah kita menyebut Nabi Allah Hud itu dengan mengagungkan beliau ataupun dengan menghina, waliyadzubillah? Kita sebut Nabi Allah Hud dengan penuh keagungan, penuh kebanggaan,
dan bergembira juga atas kejayaan yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Hud. Dan kita juga mencintai Nabi Allah Hud dan mereka-mereka yang mengikuti Nabi Allah Hud. Bahkan setiap orang-orang yang beriman perlu untuk meyakini dan mencintai kepada setiap para nabi dan setiap para rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Wasat al-Quran mazkur, Nabi Allah Hud bukan hanya kita sebutkan sekarang, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Allah Hud, bahkan dinamakan satu surah itu dengan surah Hud sebagai satu kebanggaan ataupun sebagai satu kemuliaan buat Nabi Allah Hud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menamakan nama tempat di mana Nabi Allah Hud dihantar untuk berdakwah. Surat Bismil Wadi alladhi ba'athahu Allah fihi suratul Ahqaf. Maka suratul Ahqaf, surah yang mana Ahqaf itu merupakan tempat di mana Nabi Allah Hud diutuskan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan Nabi Allah Hud disebutkan diulang-ulang di dalam Al-Quran, di dalam surah-surah lain juga, selain daripada apa yang disebutkan dalam surah Hud dan surah Al-Ahqaf. Dan kaum Nabi Allah Hud yang mengingkari Allah, yang tidak mentaati daripada apa yang diajak oleh Nabi Allah Hud, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka, tentang kesombongan mereka, man asyaddu minna quwwah, orang-orang wa innal fujjara lafi jahim. Apa dia cakap apa? Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih hebat daripada kami, siapa yang lebih kuat daripada kami. Jadi sekarang ni kita sebutkan tentang mereka dengan kemuliaan ataupun kehinaan. Mereka itu hina di sisi kita orang Islam, mereka itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang pun yang menziarahi daripada orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Hud, alhamdulillah sampai sekarang kuburnya diziarahi. Bahkan disebutkan dalam riwayat apabila orang-orang daripada Yaman mendatangi mendatangi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka Sayyidina Ali bertanyakan kepada orang-orang Yaman tentang suatu tempat. Maka orang Yaman itu mengatakan seakan-akan, wahai Amirul Mukminin, kamu bertanya tentang kuburnya Nabi Hud. Naam. Sayyidina Ali mengatakan, benar, aku bertanyakan tentang kuburnya Nabi Allah Hud. Maka orang-orang mereka mengatakan mereka mempunyai ziarah, iaitu mereka melakukan ziarah kepada kubur-kubur para Nabi ataupun kubur Nabi Allah Hud. Akan tetapi kuburnya penentang-penentang daripada dakwahnya Nabi Allah Hud, tak ada orang yang ziarah. Maka orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Allah maka akan dimuliakan, akan diziarahi dan akan disebut dengan keagungan dan sebagainya, berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalaupun mereka disebut, maka mereka itu disebut dengan penuh kehinaan. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang berbangga dengan kekuatan mereka, orang-orang yang tertipu dengan kepandaian dan kemahiran mereka, sehingga kaum Nabi Allah Hud mengatakan apa? Man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami. Mereka berbangga dengan kemodenan mereka, mereka berbangga dengan kehebatan mereka membina rumah-rumah di dalam bukit bukau dan sebagainya. Maka Nabi Allah Hud memperingatkan mereka, atabnu nabi kulli ri'in ayatan ta'bathun, adakah kamu membina rumah-rumah ini hanya sebagai satu perkara yang sia-sia? Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, adakah kamu memikirkan bahawa kamu akan hidup selama-lamanya? Wa idza batashtum jabbarin, dan adakah kamu ni iaitu melakukan kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka permulaan siksaan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, permulaan mereka itu di dunia. Seperti mana permulaan kenikmatan terhadap orang-orang yang baik melakukan kebajikan itu juga di dunia. Maka orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dan mempunyai pandangan yang songsang terhadap kebenaran, maka mereka mendapat iaitu azab daripada Allah adalah di dunia ini. Walaupun terkadang mereka mendakwa bahawa mereka lah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang hakiki di dunia. Orang-orang kafir ni kadang-kadang dia kata apa? Oh,
sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan mereka. Mereka lah orang yang berjaya, mereka lah orang yang pandai, mereka lah orang yang ini dan itu, orang yang moden, orang yang mempunyai teknologi, orang yang mempunyai itu dan ini. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak mengetahui apa-apa tentang kenikmatan di dunia ini. Sebahagian daripada mereka naik sampai ke langit, naik sampai ke bulan, kononnya duduk di angkasa 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Ba'din apa yang mereka dapat dengan kemajuan yang mereka dapat? Kemajuan sehingga dapat pergi ke angkasa, apa faedah yang mereka dapat? Apa kebaikan yang akan mereka dapat di akhirat nanti dengan mereka pergi ke angkasa? Sedangkan mereka tak tahu siapakah pencipta angkasa itu, dan mereka tak tahu juga siapa yang mencipta diri mereka. Mereka tak tahu mana mereka akan pergi selepas kematian. Walaupun mereka pergi dan balik ke angkasa 100 kali, wabakdin, pada hakikatnya mereka jahil. Selagi mana mereka tak kenal Allah, walaupun mereka hanya mengetahui sebahagian kecil, yang sangat kecil daripada ciptaan Allah, tapi ianya tidak membawa mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa faedah untuk mereka nak berlagak ataupun nak berbangga dengan kemajuan dan kemodenan sehingga mereka dapat naik ke angkasa dan sebagainya? Bagi kita, cuba kita tanya mereka, apa faedah yang mereka dapat dengan pergi ke angkasa? Adakah ianya mendatangkan sakinah, ketenangan dalam ahli keluarga mereka dengan mereka dapat naik ke angkasa? La. Adakah anak-anak mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak kalau mereka dapat pergi angkasa? La. Dan sebagainya. Adakah mereka mendatangkan manfaat apa-apa kepada penduduk bumi dengan mereka pergi ke angkasa dan sebagainya? Nah, la ilaha illallah. Sedangkan kadang-kadang kita tengok keadaan orang-orang yang mungkin orang-orang yang bukan Islam ni, apabila mereka makin maju, makin kaya dan sebagainya, kehidupan mereka itu tidak tenang, tidak tentram, hatta terkadang tidak mempunyai keluarga yang baik dan sebagainya. La ilaha illallah. Dan kalau kita memikirkan, kalau kita melihat tentang kehidupan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia mengkufuri Allah, tidak beriman kepada Allah, kalau kita mengetahui hakikat kehidupan mereka, maka kita takkan nak jadi seperti mereka. Kalau kita tahu hakikat kehidupan mereka, kesukaran yang mereka alami dalam kehidupan mereka, maka kita tidak akan ingin untuk menjadi seperti mereka. La ilaha illallah. And on top of all that, diorang ni jahil, tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. La ilaha illallah. Okey, kalau kita nak tanya kepada orang-orang kafir ni kan, yang mana mereka, kami we discover this, we discover that, apa kebaikan yang mereka dapat dengan pertemuan mereka, pertemuan saintifik mereka? Adakah ini memperbaiki daripada akhlak manusia? Adakah ini membantu agar supaya manusia tidak bergaduh? Adakah membantu agar supaya manusia itu tidak menzalimi orang lain? Adakah ini membantu manusia tidak menindas orang lain? Mereka berbangga dengan berjumpa dapat discover bumi itu, planet ini. Kadang-kadang jumpa banyak-banyak planet, kadang-kadang jumpa banyak-banyak perkara di atas angkasa semua. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang angkasa, dan angkasa itu maha luas. Bahkan sebesar mana pun yang mereka jumpa, sejauh mana pun daripada angkasa yang mereka mampu untuk teroka, akan tetapi itu tidak melepasi daripada langit yang pertama. Mungkin langit yang pertama pun mereka tak jumpa, apatah lagi nak pergi ke langit yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi mereka tak kenal, hatta daripada ilmu angkasa mereka tak tahu, apatah lagi dengan apa yang ada di luar sana. La ilaha illallah. Yang hanya mereka mampu untuk mengatakan bahawa seakan-akan ada kuasa yang kuat dan tersembunyi yang mengaturkan, yang mencipta segala perkara dan juga mentadbirkan seluruh makhluk yang berada di atas di angkasa. La ilaha illallah. Akan tetapi ianya tidak membawa mereka untuk mengenal, sedangkan kuasa yang mereka anggap kuasa kuat yang tersembunyi ini,
sebenarnya telah mengajak mereka untuk beriman kepada kuasa tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa yang kuat itu yang mereka fikirkan telah menghantarkan nabi-nabi dan rasul-rasul untuk mereka mengenal pencipta, ataupun yang mereka fikirkan itu adalah kuasa yang tersembunyi yang kuat. La ilaha illallah. Ala kulli hal, iaitu orang-orang yang bukan Islam ini, mereka mendakwa berbagai perkara, sedangkan mereka itu ketinggalan di dalam banyak perkara-perkara dalam kehidupan di dunia, dan mereka tidak mampu untuk memperbaiki daripada segi ekonomi. Mereka tak dapat memperbaiki keadaan society. Mereka tidak dapat memperbaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku di dalam negara-negara mereka. Dan kebanyakan negara-negara yang maju, negara-negara yang maju, kalau kita lihat dia punya sejarah, mereka itu permulaan kejayaan dalam negara mereka itu bermula dengan penindasan. Iaitu orang-orang yang negara maju sekarang ini, kalau kita lihat sejarah, maka permulaan daripada negara mereka itu bermula daripada penindasan negara-negara yang ketiga, third world country dan sebagainya. Mereka menindas daripada manusia. Mereka menganggap manusia yang berada di negara yang ketiga itu sebagai hamba, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka boleh melakukan apa sahaja dan mengambil apa sahaja daripada negara-negara tersebut, dan claim bahawa kekayaan itu merupakan kekayaan mereka, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan zaman sekarang pula agak sedih, banyak negara-negara Islam yang menjadi mangsa. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu qas'ataha, iaitu akan tiba satu waktu yang mana kaum-kaum lain ataupun orang-orang lain ini akan menyerang orang-orang Islam ini, seperti mana orang-orang yang ingin makan itu mendatangi kepada dulang-dulang, iaitu semua orang akan berkumpul menghadap kepada orang-orang Islam, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian as-sahabah bertanya kepada Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idin, ya Rasulullah, adakah kami diserang kerana kami ni sikit pada waktu tersebut? Maka Rasulullah menjawab, bal antum yawma idin kathir. Tidak, bahkan orang Islam pada waktu itu ramai. Walakinnakum ghusa ka ghusa isail, akan tetapi kamu itu seperti buih-buih, banyak tapi tidak ada power, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan yang diberikan kepada kamu. Maka kamu itu seperti buih, banyak je buih tapi tak ada kuasa. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencabut daripada hati musuh-musuh kamu itu haibah, kewibawaan kamu, kagum terhadap kamu itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum alwahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan ke dalam hati kamu itu alwahan. Maka bertanya as-sahabah, ya Rasulullah, apakah itu wahan? Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakit yang ditimpa oleh umat manusia di zaman itu adalah kecintaan terhadap dunia dan kebencian untuk mati. Mereka cinta terhadap perkara dunia, dan kalau boleh mereka ingin hidup selama-lamanya, tidak memikirkan tentang kematian. Kalau boleh untuk melakukan apa sahaja agar supaya hidup panjang, maka mereka akan lakukan. Akan tetapi mereka tidak memikirkan tentang bagaimana nak membuat persediaan agar supaya kehidupan mereka itu baik dan berjaya di negeri akhirat, yang mana merupakan masa depan yang hakiki. Dayya'tum sirral alaqah bil haqq. Maka orang-orang Islam yang mana di zaman sekarang ini banyak telah menyia-nyiakan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengambil perhatian, tidak memberi perhatian terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah maksud kehidupan kita? Kerana apa kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita mendapatkan kemuliaan sebagai orang Islam? Apakah kemuliaan kita orang Islam? Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la tafqahun. Kemuliaan yang hakiki itu adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan kemuliaan itu kepada para nabi dan rasul, dan
kemuliaan diberikan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang mengikuti perintah Allah dan mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kamu menyia-nyiakan hubungan kamu dengan Allah, hubungan kamu dengan Rasul, maka kamu akan menjadi hina dan akan menjadi lemah, dan tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah di atas muka bumi ini. Antum kathir, kamu ramai, akan tetapi seperti buih di lautan. La ilaha illallah. Akan tetapi walaupun dengan musibah, dengan fitnah yang berlaku, ianya mempunyai had, ianya mempunyai limit. Dia tidak akan melebihi daripada had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun musibah yang melanda di atas muka bumi ini, walaupun dicabutkan kekaguman daripada hati orang-orang kafir terhadap orang Islam, diletakkan di dalam hati orang Islam ini kecintaan dunia dan kebencian terhadap kematian, orang-orang yang abrar, orang-orang yang melakukan innal abrara lafi na'im, mereka masih lagi berada di dalam kenikmatan. Mahma kanal amr, apapun terjadi di atas muka bumi ini, walaupun fitnah dajjal ataupun fitnah-fitnah yang berlaku di atas muka bumi ini makin lama makin teruk, makin hebat, akan tetapi orang-orang yang menjaga hubungan mereka dengan Allah, menjaga hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam kenikmatan. Mereka hidup menjalani daripada perintah dan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala in return membalas mereka dengan ditundukkan perkara-perkara ataupun asbab-asbab di sekeliling mereka, agar supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan dapat mengamalkan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Wa ma kullifu bihi min amanah wa latafahum wa ma uhitu bihi min al-aswa. Walaupun mereka dikelilingi dengan pelbagai musibah ataupun perkara-perkara buruk yang melanda di atas muka bumi ini, akan tetapi Allah berikan kelembutan, Allah berikan jagaan kepada mereka dan apa-apa yang berada di sekeliling mereka. La ilaha illallah. Walaupun orang-orang kafir itu buat plan, merancang pelbagai perkara, dan mereka merasakan bahawa rancangan mereka itu akan menang, akan tetapi orang-orang yang baik, yang mempunyai hubungan dengan Allah dan Rasul, mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan urusan dunia mereka dan dijauhi daripada mereka itu segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu, wa amilus salihat, dan melakukan amal salih, la yastakhlifannahum fil ard, kamu ni akan diberikan kekuatan di atas muka bumi ini, akan menjadikan kamu khalifah, memimpin di atas muka bumi ini, alladhi fiha fawda wal la'in, walaupun di dalamnya terdapat kacau bilau dan sebagainya oleh orang-orang kafir, akan tetapi diberikan kekuatan untuk orang-orang yang mempunyai hubungan yang kuat kepada Allah dan Rasul untuk kekal kuat dan dipelihara di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladina min qablikum, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah melantik orang-orang menjadi khalifah di atas muka bumi ini sebelum kamu. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketetapan kepada mereka di dalam agama yang telah Allah ridha, Allah pilih buat mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan mengubah, memberikan ketenangan setelah ketakutan kepada mereka. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, iaitu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hakikat kehidupan di dunia. Innal abrara la fi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan. Selagi mana mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mana mereka berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berada dalam kenikmatan mahmakan. Walaupun buruk mana pun keadaan di dunia ini, mereka tetap berada dalam kenikmatan. La ilaha illallah. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan itu berada di dalam azab. Akan tetapi mereka tidak merasakan azab tersebut. Mereka ingin melepaskan diri mereka daripada kesengsaraan kehidupan di dunia. Nampak macam mereka senang, tapi sebenarnya mereka tersiksa. Mereka sengsara, tersiksa di dalam, tidak merasakan kenikmatan kehidupan, tidak merasakan ketenangan dalam kehidupan. Masalah di sana, masalah di sini tak pernah selesai, dan mereka menambah problem
ataupun kesengsaraan itu dengan pelbagai cara. Jadi mereka cuba nak selesaikan masalah dengan masalah, jadi tidak selesai masalah. Mereka nak jadi kononnya relax dengan syariah, tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kononnya iaitu bertabarruj, iaitu mereka mengajak manusia agar supaya tidak menjaga daripada aurat dan sebagainya. Kononnya mendapatkan kemerdekaan, kononnya dengan menzahirkan daripada aurat mereka dan sebagainya, itu mendatangkan kepuasan kepada diri mereka sendiri. Kononnya mereka membenarkan daripada minuman keras, mereka membenarkan daripada pengambilan dadah dan sebagainya. Akan tetapi perkara-perkara tersebut tidak mengeluarkan mereka daripada muskilah, daripada masalah yang mereka hadapi. Kerana apa? Kerana ianya hanya membuatkan mereka itu lebih dalam ataupun lebih kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalalkan riba dan sebagainya, maka mereka tidak ada jalan keluar daripada masalah mereka ataupun daripada kegelapan yang mereka berada di dalamnya. Wa kullu hadza jahim mahma ta'amau. Dan ini semua merupakan bentuk-bentuk siksaan api neraka di atas muka bumi ini. Walaupun mereka kadang rasa macam buat tak tahu, mereka pejam mata, kononnya ingat apa yang mereka lakukan itu benar, akan tetapi pada hakikatnya mereka berada di dalam siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini lagi, dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hakikat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan nampak zahir oleh semua orang. Yaslaunaha yaumaddin, pada hari yang mereka akan dibakar, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Apa maksud mereka akan berada di dalamnya pada hari pembalasan? Maka mereka akan dibakar selama-lamanya sehingga hari kiamat. Mereka akan dibakar selama-lamanya dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Adapun bagi orang-orang Islam, setelah orang Islam yang paling lama duduk di dalam api neraka 7,000 tahun. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidak akan mereka terlepas daripada azab itu. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan terlepas. Tak ada orang yang mereka boleh minta tolong untuk melepaskan mereka daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat, tidak ada seorang pun daripada mereka yang dapat melarikan diri daripada azab Allah. Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah api neraka yang mana kamu dahulunya telah mendustakan, tidak beriman, tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan dan adanya mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha, orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan kesalahan, mereka melihat api neraka itu dan mereka meyakini bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan tidak ada cara untuk melepaskan diri mereka. Tak ada connection, tak ada orang yang mereka boleh tolong, tak ada orang yang boleh mereka minta bantuan untuk menyelamatkan mereka daripada ataupun mengeluarkan mereka daripada api neraka. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, mereka menyangka, orang-orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi ini, kekufuran dan sebagainya, mereka menyangka mereka tidak ada temu janji dengan Allah pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Maka ditanya oleh Allah, fa aina tadhhabun, sekarang ni ke mana kamu nak lari? Sekarang ini ke mana kamu nak lari? La ilaha illallah. Dekat akhirat ditanyakan kepada mereka, ke mana kamu nak lari? Dan kalau kita berfikir dengan insaf, dengan secara jujurnya, kita panggil orang-orang kafir itu secara jujurnya, kalau kita cakapkan kepada mereka, sekarang ni kami meyakini ataupun kamu meyakini bahawa ada kekuatan yang tersembunyi yang telah mencipta dan telah mentadbir daripada bintang-bintang dan planet-planet yang berada di sekeliling bumi ini, dan semuanya ini, hatta bumi yang kita berada di atasnya ini, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang kami yakini, apa yang kami fikirkan. Akan tetapi kamu nak fikir, kamu nak beriman, kamu nak yakin bahawa yang menciptakan ini sama ada Tuhan kamu, ataupun kamu mengatakan bahawa ia tidak ada Tuhan, ikut pendapat kamu. Jadi apa yang
kita boleh cabar mereka, kita katakan kepada mereka apa, bahawa kuasa yang tersembunyi yang kamu yakini itu, syufu lakum mahal ghairal ard wa ghairas sama, cuba kamu cari tempat selain daripada apa yang diciptakan oleh kuasa yang tersembunyi ini, ataupun yang kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Kita cakap dengan dia, kalau kamu mampu, kamu ni mempunyai kemodenan, kepandaian, kehebatan, kepakaran, maka kamu keluar daripada muka bumi ini, keluar daripada langit, langit yang diciptakan oleh Allah dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kamu lihat, ini kamu orang yang moden, maju, pandai untuk mereka sesuatu perkara dan sebagainya. Jadi jangan duduk di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan di bawah langit Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kamu tak percaya ada Allah, kamu tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu cari tempat lain. Kamu mengatakan, sebahagian daripada kamu mengatakan bahawa manusia ini ataupun makhluk ini diciptakan secara semula jadi, ataupun mereka mencipta diri mereka sendiri dan sebagainya, yang mana kalau kita fikirkan baik-baik, kalau mereka juga fikirkan betul-betul, maka itu tidak masuk akal. Hatta pen itu perlu ada orang yang buatnya, pen yang kecil, apatah lagi bumi yang besar ini. Maka tentunya ada zat yang maha berkuasa, yang maha hebat untuk menciptakan. La ilaha illallah. Okey, katalah kamu tak mampu untuk nak keluar daripada bawah langit yang diciptakan oleh Allah, tak mampu untuk pergi ke tempat lain, ataupun berada di atas bumi yang mana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sibuk duk cerita tentang bulan, kamu dah pergi ke bulan, kamu dah pergi ke angkasa dan sebagainya. Kalau kamu tak ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu cuba duduk dekat atas bulan, cuba duduk dekat atas angkasa, jangan balik. Duduk je di sana, jangan duduk dekat bumi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau kamu ni memang hebat, kamu ni memang ada kehebatan dan kepandaian dan teknologi dan sebagainya, maka kamu duduk dekat planet lain. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tetapkan bahawa manusia hidup di atas muka bumi ini. Jadi atas ketetapan Allah kita duduk dekat bumi. Jadi kamu ni kononnya nak menetapkan itu, nak setkan undang-undang itu dan sebagainya, nakkan ada undang-undang di sini dan di sana, maka kamu setkan ketetapan kamu sendiri, iaitu dengan duduk di tempat selain daripada bumi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu kamu boleh buat iaitu negara kamu sendiri dekat planet mana-mana yang kamu kehendaki. Akan tetapi mereka tak mampu untuk hatta nak keluar daripada bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke planet lain yang juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, dan kepada Allah bersujud segala perkara yang berada di atas muka bumi dan segala perkara yang berada di atas langit, sama ada secara sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Setiap daripada makhluk itu sama ada sukarela ataupun terpaksa akan bersujud, akan tunduk kepada keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi walaupun mengetahui akan ketidakmampuan mereka untuk melakukan apa sahaja, untuk keluar daripada tempat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di tempat yang mereka sendiri cipta, walaupun mereka tahu akan ketidakmampuan mereka, mereka masih lagi mempermainkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi memperolokkan daripada para nabi dan rasul, masih lagi iaitu menganggap remeh kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka tertipu. Ma'annahu fil ardillah, walaupun mereka berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan daripada apa-apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan di atas muka bumi ini, daripada perkara-perkara yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, berada di sekeliling makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itu sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah. Akan tetapi mereka tertipu, mereka berada dalam khayalan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya manusia itu menzalimi apabila dia melihat diri mereka itu hebat.
Bila dia rasa diri dia hebat, maka dia akan mula untuk menzalimi yang lain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Khalas, mungkin susah untuk kita nak suruh mereka pergi dekat tempat yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun susah untuk mereka nak keluar daripada muka bumi ini pergi ke planet lain, walaupun planet lain itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita cakap dengan mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khalas, kamu duduk dekat atas muka bumi ini, tak perlu nak pergi tempat lain, akan tetapi kamu jangan guna apa-apa perkara yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Cuba cipta setiap perkara untuk menjalankan kehidupan kamu. Jangan gunakan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah sebelum kamu diciptakan. Kamu banyak perkara-perkara di atas muka bumi ini diciptakan sebelum Allah ciptakan kamu. Maka cuba kamu ciptakan besi yang bukan ciptaan Allah, supaya kamu dapat guna besi ciptaan kamu sendiri. Cuba kamu gunakan logam ataupun Allahumma salli ala Muhammad, copper ataupun daripada gold dan silver dan sebagainya. Cuba kamu buat perkara-perkara ini semua sendiri agar supaya kamu dapat menjalankan kehidupan kamu menggunakan apa yang kamu ciptakan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul ara'aytum," katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, "ara'aytum ma tad'una min dunillah," apakah pendapat kamu tentang orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. "Aruni madza khalaqu minal ard," tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada aku apa yang mereka ciptakan di atas muka bumi ini. Khalaqu madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat, ataupun adakah mereka itu mempunyai share dalam ciptaan di langit. Adakah mereka itu berada ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit, ataupun adakah mereka itu mempunyai pertolongan, memberikan pertolongan dalam mentadbir daripada langitnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tak ada planet-planet yang mana kamu ciptakan. Ada tak satu planet yang diciptakan oleh orang-orang yang merasakan dirinya hebat? Kesemua planet itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak payah planet. Ada tak satu jengkal ataupun satu hasta daripada bumi ini yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pun tak ada. Apatah lagi nak ciptakan satu kampung, apatah lagi nak ciptakan satu daerah, apatah lagi nak ciptakan satu negeri. Maka pada hakikatnya seluruh makhluk Allah, sama ada yang Islam ataupun yang kafir, tidak ada apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa untuk menciptakan apa-apa walaupun sekecil mana. Maka kekuatan, kehebatan, keesaan, keagungan yang hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selayaknya untuk kita tunduk pada keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, kemudian wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang kafir itu berada di dalam azab, di dalam siksa. Walaupun kebanyakan daripada mereka tidak merasakan kesiksaan tersebut, iaitu mereka berada dalam siksaan di dunia, ada juga sebahagian daripada mereka yang merasakan bahawa mereka itu tersiksa. Akan tetapi kerana mereka degil, mereka merasakan diri mereka itu bagus, maka mereka telah membuat keputusan yang salah. Contohnya apa? Contohnya disebutkan dalam riwayat sebelum Abu Jahal nak meninggal dunia, maka dia telah didatangi, satu riwayat mengatakan bahawa anak saudara dia, satu riwayat mengatakan bahawa dia telah didatangi oleh Abu Lahab, ataupun salah seorang daripada kafir Quraisy. Maka mereka bertanya kepada Abu Jahal sebelum dia nak mati, "Madza taqul fi Muhammad?" Apakah pendapat kamu tentang Muhammad? Ya, ini sekarang ni antara aku dan engkau, tak ada orang lain yang mendengar, tak ada orang Quraisy lain yang mendengar. Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Maka dijawab oleh Abu Jahal, "Maka dzaba Muhammadun qattu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Habis tu kenapa kamu mengingkari, mendustainya, tak nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Maka mereka mengatakan, kami ni Bani Hashim, dengan di antara kami dan Bani Hashim ini, kita berebut, sentiasa cuba nak menang, sentiasa bergaduh, nak tunjuk siapa yang lagi hebat. Jadi so far kami at par lah.
Tapi sekarang ni mereka datang, iaitu Muhammad datang dengan kenabian. Jadi daripada mana kami nak bawa kenabian? Mereka tahu mereka berada dalam kesalahan. Mereka tahu kebenaran itu bagi pihak Rasulullah Muhammad. Akan tetapi kerana kedegilan mereka, tidak ingin tunduk, tidak ingin kalah, tidak ingin tunduk kepada kebenaran, maka mereka mendustakan kebenaran. Disebutkan juga tentang ayahnya Sayyidatina Safiyah, Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab ini ketua Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di kawasannya, dan juga adik atau abangnya, saudaranya merupakan orang alim di kalangan Yahudi ataupun yang mengetahui, yang mempunyai ilmu tentang kitab At-Taurah. Jadi selepas mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbincang. Maka mereka berbincang, dan Sayyidatina Safiyah yang mana pada ketika itu mendengar daripada perbincangan tersebut, maka pakciknya bertanya kepada ayahnya, apa yang kamu fikir tentang Nabi Muhammad ataupun tentang lelaki tersebut, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pakciknya, iaitu orang yang alim itu, mengatakan bahawa dialah orang yang disebutkan oleh Nabi Musa, yang disebutkan dalam kitab Taurah. Setiap apa yang disebutkan dalam kitab Taurah itu dapat dilihat pada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sifatnya Nabi Muhammad, iaitu itulah orang dia yang disebutkan dalam kitab At-Taurah. Jadi pakciknya bertanya, jadi apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi dijawab, mu'adah ilal abad, maka kita akan bermusuhan dengan Rasulullah itu sehingga mati, sehingga selama-lamanya. Kerana apa? Kerana degil, tak nak ada Nabi yang bukan daripada kaum mereka. Maka itulah keadaan kebanyakan orang-orang kafir yang berada di atas muka bumi ini. Mereka meyakini bahawa kebenaran itu adalah pada agama Islam. Kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian daripada mereka itu menjadi panglima tentera di dalam peperangan terhadap orang-orang Islam, dan mereka mengetahui, meyakini bahawa kebenaran itu berada di pihak lawan. Akan tetapi bukan hanya mengetahui kebenaran itu berada pada pihak lawan, bahkan untuk mengeluarkan mereka daripada masalah yang mereka hadapi, bahkan untuk mengeluarkan manusia di atas muka bumi ini daripada masalah yang mereka hadapi, tidak ada jalan lain melainkan daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kerana kedegilan mereka, keengganan mereka untuk iaitu membawa daripada kebenaran, untuk mengambil kebenaran daripada orang lain, maka mereka menolak daripada kebenaran tersebut. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka tidak meyakini ataupun mengingkari daripada kebenaran, sedangkan mereka diri sendiri meyakini daripada kebenaran tersebut kerana menzalimi dan kerana takabur, tidak ingin menerima kebenaran daripada orang lain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi wa innal fujjara lafi jahim, walaupun mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka tersiksa. Sebab apa? Sebab kedegilan yang ada dalam diri mereka itu membuatkan mereka tersiksa kerana enggan menerima daripada kebenaran. Allahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita berhenti di sini, dan insyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita sehingga kita dapat memahami dengan lebih dalam daripada isi kandungan Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita. Moga-moga dengan bersihnya hati itu kita akan dapat menikmati daripada bacaan Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita, yang mana dengan bersihnya hati kita, kita mudah lagi untuk memahami daripada isi kandungan Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita daripada dosa-dosa dan kotoran. Moga-moga dengan harapan kita akan dapat mudah untuk mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran dan menghidupkan daripada akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla shu'un wa aqir rabbi ridha minka al-uyun wa qti 'anna rabbana kulla duyun
قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.